Selamat petang dan salam sejahtera. Jadi hari ini kami akan membentangkan berkenaan dengan krisis moral dalam masyarakat globalisasi. Dari kami kumpulan 9. Untuk pengenalan, dengan tajuk ini kita difahami bahawa krisis moral dalam konteks globalisasi iaitu krisis moral merujuk kepada kemerosotan nilai-nilai bumi, etika dan akhlak dalam masyarakat. Dengan itu, perkembangan pesat globalisasi menyebabkan masyarakat terdedah pada pengaruh luar seperti budaya, media dan gaya hidup yang berbeza daripada nilai tradisional. Perubahan ini telah membawa kepada pergeseran nilai di mana amalan tidak bermoral, kurang adab dan tingkah laku negatif semakin dianggap biasa. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk memahami tingkat kesedaran masyarakat, mengenal pasti faktor penyumbang dan menilai kesan globalisasi terhadap moral. Terusnya, kita akan membentangkan mengenai latar belakang isu. Antara isunya ialah kemerosotan, disiplin, adab, hormat dan tanggungjawab. Terusnya, peningkatan budaya hedonisme, ketagihan media sosial dan gaya hidup bebas. Dan juga, masyarakat semakin menerima norma baharu yang bertentangan dengan nilai tradisi. Metodologi kajian yang kami lakukan ialah kaedah tinjauan deskriptif, iaitu instrumen yang kami gunakan ialah melalui soal selidik Google Form. Jadi sampel yang telah kami dapatkan sepanjang kajian ini, kami telah menerima sebanyak 50 responden. Dan pengumpulan data kami ialah melalui edaran borang melalui WhatsApp dan Telegram. Dan analisisnya ialah peratusan digunakan untuk melihat jawapan responden. Jadi, dapatan daripada kekerapan krisis moral. Berdasarkan kajian yang telah kami lakukan, ulasan dapatan yang kami jumpa ialah 56% daripada responden sangat setuju. Mereka menyatakan bahawa mereka sangat kerap melihat berlakunya krisis moral, menunjukkan bahawa isu ini berlaku hampir setiap hari dan semakin membimbangkan dalam masyarakat. 34% daripada responden juga memilih kerap. Alasan mereka ialah mereka kerap melihat krisis moral berlaku, menunjukkan bahawa fenomena ini semakin biasa dan berlaku secara konsisten dalam kehidupan seharian. Dan selebihnya 10% responden memilih kadang-kadang. Responden menyatakan bahawa krisis moral hanya berlaku kadang-kadang, menunjukkan bahawa hanya sebilangan kecil yang kurang terdedah kepada isu ini berbanding majoriti. Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada Uthman Affan. Seterusnya, adalah dapatan pengaruh media sosial dan hedonisme. Ulasan dapatan menunjukkan 52% responden mengatakan sangat setuju bahawa media sosial dan budaya hedonisme memberi kesan negatif, menandakan mereka melihat pengaruh ini sebagai faktor utama kemerosotan nilai moral. Manakala sebanyak 36% responden setuju bahawa media sosial dan hedonisme mempengaruhi moral masyarakat, menunjukkan majoriti besar responden sedar akan impak negatifnya. Seterusnya, sebanyak 8% responden kurang setuju. Mungkin kerana mereka merasakan pengaruh media sosial tidak terlalu kuat atau lebih mudah menapis kandungan negatif. Dan akhir sekali, sebanyak 4% responden tidak setuju bahawa media sosial dan hedonisme memberi kesan negatif, menunjukkan hanya segelintir kecil berpendapat bahawa moral seseorang tidak dipengaruhi oleh kedua-dua faktor ini. Next. Seterusnya, langkah untuk mengatasi langkah untuk mengatasi. Sebanyak 68 responden memilih pengukuhan institusi keluarga sebagai langkah paling berkesan
menunjukkan bahawa mereka percaya pendidikan moral yang kukuh perlu bermula dari rumah kerana keluarga ialah asas pembentukan akhlak dan nilai seseorang. Manakala sebanyak 24% responden setuju bahawa silibus pendidikan nilai dan moral perlu diperkukuhkan, menandakan bahawa sekolah juga memainkan peranan penting dalam membentuk tingkah laku positif serta meningkatkan kesedaran moral dalam kalangan pelajar. Seterusnya, 8% responden mencadangkan kempen kesedaran di media sosial, menunjukkan bahawa walaupun media sosial sering dikaitkan dengan pengaruh negatif, ia masih boleh dijadikan platform efektif untuk menyebarkan mesej positif dan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai pentingnya nilai moral. Next. Berikut seterusnya merupakan analisis dan perbincangan. Berdasarkan analisis dan perbincangan, kami mendapati bahawa sebahagian krisis moral berlaku secara nyata dan semakin kerap. Seterusnya, media sosial dan globalisasi juga menjadi faktor dominan untuk berlakunya krisis moral. Penyelesaian memerlukan kerjasama keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mengatasinya. Okey, seterusnya saya menyerahkan kepada Amirul untuk melanjutkan perbincangan dan perbincangan. Secara kesimpulan, kami bersetuju bahawa krisis moral merupakan satu isu yang sangat serius dalam era globalisasi yang sedang kita hadapi hari ini. Dalam dunia yang serba moden dan canggih, kemajuan teknologi bukan sahaja membawa kebaikan, malah turut memberi kesan negatif terhadap pembentukan sasiah dan akhlak masyarakat, terutamanya dalam kalangan remaja. Antara faktor utama yang berlakunya krisis moral ialah pengaruh media sosial di mana ramai individu terdedah kepada kandungan tidak bermoral, budaya negatif dan gaya hidup bebas tanpa tapisan. Selain itu, budaya hedonisme di mana iaitu mengejar keseronokan semata-mata juga semakin berleluasa dan menyebabkan ramai mengabaikan nilai murni seperti tanggungjawab, hormat menghormati dan juga kesopanan. Di samping itu, pengaruh budaya luar juga yang tidak selari dengan adat dan agama turut menyumbang kepada keruntuhan akhlak dan dalam masyarakat kita pada hari ini. Oleh itu, penyelesaian utama bagi menangani masalah ini bermula dari institusi keluarga. Ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting dalam mendidik anak-anak dengan nilai moral yang kukuh sejak kecil. Selain itu, pendidikan moral di sekolah juga harus diperkasakan agar pelajar bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, malah mempunyai akhlak yang baik dan jati diri yang kuat. Akhir sekali, semua pihak termasuklah keluarga, sekolah, masyarakat dan kerajaan juga perlu bekerjasama dalam membanterus kemerosotan moral ini. Jika semua pihak berganding bahu, kita mampu membentuk generasi yang berakhlak mulia dan bertanggungjawab demi kesejahteraan negara pada masa hadapan. Ini adalah rujukan yang kami ambil untuk menyempurnakan pembentangan ini. Ini pula adalah poster yang berkaitan dengan krisis moral dalam masyarakat globalisasi yang merangkumi pengenalan, metodologi, dapatan dan analisis, kesimpulan dan juga rujukan. Sekian, terima kasih.